Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Adam dan hari ini kita akan membincangkan tentang terapi muzik. So, apa itu terapi muzik? Tapi sebelum kita cakap pasal tu, muzik ni apa? Muzik ni adalah bunyi-bunyian yang terhasil daripada alat-alat muzik ataupun dia boleh dikaitkan dengan alam semula jadi. Seperti contoh bunyi burung-burung yang berkicau, bunyi angin dan juga bunyi air terjun. Dan kita boleh bagi contoh juga seperti bacaan Al-Quran, laungan azan dan juga zikir adalah muzik. Namun seterusnya kita akan menceritakan tentang terapi muzik. Terapi muzik ini merupakan satu badan profesional yang menggunakan alatan muzik untuk merawat pesakit-pesakitnya dalam menyembuhkan penyakit bukan sahaja dari segi fizikal dan juga mental. Tetapi di dalam muzik tersebut terdapat beberapa benda yang perlu diikuti, seperti mempunyai nada yang tenang, frekuensi yang rendah, dia ada dinamik yang terlampau dramatis dan dia punya beat lagu dia daripada 60 sehingga 80 beat per minit. Sekiranya perkara ini tidak diikuti, dia dikhawatiri boleh mengakibatkan proses penyembuhan pesakit tersebut menjadi lebih panjang. Kita boleh bagi contoh seperti lagu yang ini. Okay, boleh nampak kan beza dia? Macam tu. So, kita dapat juga pendapat di dalam aspek Islam yang mengatakan muzik ini adalah perkara yang haram. Dan kita boleh melihat daripada perbincangan beberapa ulama yang terdahulu yang mengatakan muzik ini boleh menyesatkan seseorang itu punya iman dan pegangannya terhadap agama Islam. Dia menambahkan juga bahawasanya muzik ini ibarat arak untuk jiwa manusia. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya muzik ini kalau digunakan dengan baik, namun hukumnya adalah harus. Sebagai contoh, kalau dia gunakan muzik ini untuk merawat pesakit ataupun menenangkan jiwa, hukumnya adalah harus. Namun di dalam Al-Quran pun telah bercakap bahawasanya sesuatu media muzik ini adalah haram sekiranya ia menyesat menggunakan ataupun mempermainkan nama Allah ataupun agama Allah ataupun dia melanggar syariah di dalam Islam. Jadi orang yang melakukan perkara itu di dalam golongan orang yang fasik. And action. Okay, macam mana diorang nak jalankan terapi muzik ni? So tujuan terapi muzik ni simple je. Diorang nak cuba kaitkan muzik ni atau menggunakan muzik ni untuk mempengaruhi emosi pesakit terapi tu. So ada banyak mekanisme lah yang boleh mendapatkan apa yang diorang nak ni. Salah satunya adalah evaluative conditioning. Evaluative conditioning ni adalah cara yang paling direct di mana mereka akan cuba mainkan muzik yang boleh mempengaruhi emosi pesakit. Contohnya adalah diorang mainkan lagu rancak yang menaikkan mood pendengar atau pesakit tu. Yang kedua adalah visual imagery. Dia tak sedirect evaluative conditioning ni. Sebab apa? Sebab tujuan visual imagery ni, mereka akan memainkan lagu yang akan membuatkan pesakit berimajinasi berdasarkan lagu tu. Dan contohnya kalau dia orang mainkan lagu yang positif and pendengar atau pesakit berimajinasi tentang benda yang positif, contoh macam tu lah. Dan yang terakhir adalah episodic memory. Episodic memory ni lain daripada yang dua tadi. Episodic memory ni tujuan dia adalah untuk mengimbau kembali kenangan lampau pesakit, mungkin kenangan yang positif lah, yang mampu menaikkan mood diorang berdasarkan lagu yang dimainkan. Contohnya lagu tahun 90-an ke apa ke yang membuatkan mereka mengimbau kembali zaman kanak-kanak, contohnya lah. Jadi macam mana dijalankan? Terdapat dua cara. Satu adalah cara yang pasif dan satu lagi adalah cara yang aktif. So yang pasif ni simple gila. Pasif ni basically buat diorang dengar muzik, itu saja. Yang banyak jenisnya adalah aktif, di mana aktif ni akan membuatkan pendengar muzik itu terlibat dengan secara fizikal lah. Contohnya macam diorang akan membuat muzik atau mengubah muzik, menari berdasarkan muzik, atau memberi pandangan terhadap lirik muzik yang didengarkan.
kenapa aktif ni sangat bagus lah. Kenapa aktif berbanding dengan pasif? Kenapa? Sebab aktif ni boleh lebih relate lah dengan pesakit berbanding dengan pasif, di mana diorang hanya mendengar muzik kan. Di mana aktif mampu mengeluarkan lebih banyak perkara yang boleh digunakan oleh ahli terapi ini untuk membantu menyembuhkan penyakit muzik terapi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya Muhammad Rahmah akan menerangkan kesan terapi muzik. Kesan terapi muzik ini mengurangkan tahap kebimbangan dan tekanan. Muzik ini boleh menimbulkan tindak bala fisiologi dan emosi, terutamanya apabila digabungkan dengan pergerakan dan rasangan laluan pendengaran yang berbeza. Ini menjadikan terapi muzik sebagai alat yang berkesan untuk mengurus tekanan harian. Kesan terapi muzik juga dapat memperbaiki kemurungan. Terapi muzik ini sebagai antara cara untuk merawat masalah kemurungan. Ia bukan sekadar mengawal emosi, tetapi ia dapat mengawal kadar denyutan, pernafasan dan tekanan darah. Selain itu, kesan terapi muzik juga dapat mengurangkan keletihan, di mana muzik yang lebih santai dapat mengurangkan keletihan dan mengekalkan daya tahan otot seseorang yang dapat melakukan pergerakan anggota badan secara berulang. Okay, so jadi kesimpulannya, apa yang saya nak bahaskan mengenai terapi muzik dalam Islam ialah, kalau kita tengok daripada pandangan-pandangan fatwa dan masyarakat kita, memang terdapat beza lah punya pendapat. So kalau kita fokus kepada fatwa pula, fatwa Islam memang mengharuskan jika ia tidak memberi kemudaratan kepada diri kita. So kalau kita tengok daripada konteks Islam pula, Islam memang membenarkan jika benda itu adalah untuk kebaikan atau memulihkan penyakit. So kalau kita memerlukan terapi muzik ni untuk memulihkan penyakit kronik atau apa-apa penyakit yang lain, ia membenarkan. So ialah harus dan tidak haram. So jadi kalau kita tengok masyarakat yang sekarang, memang diorang ada menggunakan terapi muzik ni untuk menyembuh penyakit. Okay. So kalau kita nak menentukan hukum dia tengok kepada situasi. Kalau situasi itu memang memerlukan muzik untuk menyembuh penyakit, adalah harus. Jadi kalau terdapat situasi-situasi lain, perlulah rujuk kepada fatwa yang dia disediakan. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu ni, kalau kita nak guna terapi muzik dalam Islam, kita haruslah bertanya dulu, bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang benda ni, adakah itu boleh buat ataupun tidak. So kalau kita mendapat pandangan-pandangan yang diorang tidak terpesong, jadi kita tidak melanggar syarak dalam Islam. Itu saja daripada saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.